Assalamualaikum. Hai murid-murid tahun 3. Kita bertemu lagi bagi sesi pengajaran dan pembelajaran untuk hari ini. Adakah murid-murid sudah bersedia? Bagus. Baiklah murid-murid, pada hari ini kita masih lagi meneruskan tajuk yang keenam, yaitu panjang, jisim, dan isi padu cecair. Baiklah murid-murid, pada hari ini kita masih lagi melihat standard kandungan 6,1 panjang, 6,2 jisim, dan 6,3 isi padu cecair. Manakala standard pembelajaran, pada hari ini kita akan melihat 6,1,3 menyelesaikan ayat matematik tolak ukuran panjang hingga 2 nilai dari 1 nilai melibatkan meter dan sentimeter. Seterusnya 6,2,3 menyelesaikan ayat matematik tolak ukuran jisim hingga 2 nilai dari 1 nilai melibatkan kilogram dan gram. Seterusnya 6,3,3 menyelesaikan ayat matematik tolak isi padu cecair hingga 2 nilai dari 1 nilai melibatkan liter dan mililiter. Manakala objektif pembelajaran diharapkan pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat menyelesaikan sekurang-kurangnya 6 daripada 9 ayat matematik tolak melibatkan ukuran panjang, jisim, dan isi padu cecair dengan betul. Jadi, pada sesi pengajaran dan pembelajaran sebelum ini kita telah mempelajari kemahiran tambah melibatkan panjang, jisim, dan isi padu cecair. Jadi pada hari ini kita akan melihat kemahiran menolak, yaitu kemahiran tolak melibatkan panjang, jisim, dan isi padu cecair. Kenapa kita melihat ketiga-tiga topik ini? Ketiga-tiga ukuran ini yaitu panjang, jisim, dan isi padu cecair kerana konsepnya sama. Konsep untuk tolak dan tambah adalah sama di antara panjang, jisim, dan isi padu cecair. Baiklah murid-murid, seterusnya kita terus lihat kepada contoh yang pertama melibatkan kemahiran tolak meter dengan meter. Diberikan soalan seperti ini, 2.423 meter tolak 1.276 meter sama dengan berapa meter? Jadi di sini melibatkan satu unit yang sama. Seperti biasa, apabila melibatkan satu unit sahaja yang sama, maka kita tidak perlu menggunakan perkaitan. Jadi kita hanya tolak seperti biasa. Jadi kita mulakan dengan nilai pertama. Nilai ukuran pertama iaitu 2.423 meter tolak 1.276 meter. Sama dengan. Jadi kita tolak seperti biasa. Kita tulis meter terlebih dahulu. Kemudian ingat apabila menolak mesti bermula dari atas ke bawah. Nombor atas tolak nombor di bawah. Jadi di sini 3 tak cukup tolak 6. Jadi kena pinjam dari 2. Jadi 2 akan tinggal 1. 3 akan menjadi 13. Jadi sekarang barulah cukup 13 tolak 6. Jadi 13 tolak 6 kita akan dapat 7. Terusnya 1 tolak 7 tidak cukup, maka kita akan pinjam dari 4. Jadi 4 akan tinggal 3 dan 1 ini akan menjadi 11. Jadi 11 tolak 7 kita akan dapat 4. 3 tolak 2 akan dapat 1.
dan 2 tolak 1 kita dapat 1. Jadi jawapannya adalah 1147 meter. Baiklah murid-murid, seterusnya kita lihat contoh yang kedua iaitu tolak sentimeter dengan sentimeter. Diberikan contoh soalan seperti ini. 515 cm tolak 364 cm tolak 20 cm sama dengan berapa meter berapa sentimeter. Jadi di sini di dalam ayat matematik tolak ini unitnya sama. Sentimeter, sentimeter, sentimeter. Jadi kita boleh tolak seperti biasa. Dan nanti jawapan terakhir kita akan tukar dalam meter dan sentimeter. Jadi terlebih dahulu kita akan tolak dulu ayat matematik ini, ketiga-tiga nilai ini. Jadi apabila tolak, kita tidak boleh tolak sekaligus. Tidak boleh tolak sekaligus, kita mesti tolak dua nilai di hadapan ini terlebih dahulu. Jadi kita akan tolak 515 cm tolak 364 cm. Untuk tolak hanya ada satu cara sahaja, iaitu mesti tolak dua nilai dulu, barulah kita tolak nilai yang ketiga. Kita tak boleh buat macam tambah. Kalau tambah, kita boleh tambah sekaligus. Tapi tolak tidak boleh. Kita mesti tolak dua nilai terlebih dahulu. Jadi kita tolak dua nilai ukuran panjang ini terlebih dahulu. Jadi sentimeter, 5 tolak 4 cukup. 5 dapat tolak 4, jadi tak perlu pinjam. 5 tolak 4 kita dapat 1. 1 tolak 6 tak cukup, 1 tak boleh tolak 6, jadi kena pinjam dari 5. Jadi 5 akan tinggal 4. Dan 1 ini akan menjadi 11. Jadi 11 tolak 6 kita akan dapat 5, 4 tolak 3 kita dapat 1. Kemudian kita akan tolak nilai yang ketiga, tolak 20 cm. Jadi, kita mulakan dengan tulis unit sentimeter terlebih dahulu. Seterusnya kita tolak. 1 tolak sifar, kita dapat 1. 5 tolak 2, kita dapat 3. 1 tolak tiada apa-apa, kita dapat 1 semula. Adakah ini jawapan terakhir? Belum. Kita kena tukar jawapan ini menjadi meter dan sentimeter. Jadi, kita keluarkan perkaitan murid cemerlang. Murid cemerlang, meter, sentimeter. Jadi 1 meter bersamaan dengan 100 sentimeter. Kemudian 100 sentimeter bersamaan dengan 1 meter. Jadi sekarang kita akan bahagikan. Jadi 131 ini, 100 ini ada 2 sifar. Maka kita akan buat garisan. Dan pastikan nombor di belakangnya ada 2. Jadi 1, 3, maka kita akan buat garisan di sini. Jadi pastikan ada 2 nombor di belakang kerana ini ada 2 sifar. 100 ada 2 sifar, jadi nombor di belakang mesti ada 2. Maka 1 di hadapan ini akan masuk dalam meter, 31 akan masuk dalam sentimeter. Jadi jawapannya adalah 1 meter 31 sentimeter. Baiklah murid-murid, seterusnya kita lihat contoh yang ketiga, tolak sentimeter dan meter dengan sentimeter dan meter. Diberikan soalan seperti ini, 6 meter tolak 3 meter 24 cm bersamaan dengan berapa sentimeter? Jadi di dalam ayat matematik ini ada 2 unit. Dalam satu nilai ini ada 2 unit iaitu meter dan sentimeter. Jadi kita kena keluarkan perkaitan. Atau kita juga boleh terus tolak seperti biasa terlebih dahulu. Kita susun 6 meter tolak 3 meter 24 cm. Jadi di sini 6 meter tolak 3 meter 24 cm. Kalau di atas ini nombornya tiada, mesti kita letakkan, kita gantikan dengan sifar-sifar. Kenapa kita gantikan dengan sifar-sifar? Kerana nanti kita nak tolak dari atas ke bawah. Jadi pastikan nombor di atas
Pastikan di atas ini ada nombor. Jadi sentimeter, Sifa tolak 4 tak dapat. Pinjam dari Sifa ini pun tiada nilai. Maka kena pinjam dari 6 meter. Kena pinjam dari 6. Jadi 6 akan tinggal 5. Jadi sebelum itu kita keluarkan perkaitan. Kerana ini melibatkan 2 unit, jadi kita keluarkan perkaitan meter dan sentimeter bersamaan dengan 100 sentimeter. 100 sentimeter kita dapat balik 1 meter. Jadi di sini kita akan pinjam dari 5, dari 6, minta maaf dari 6, maka akan tinggal 5. Jadi 1 meter tadi kita tukar jadi sentimeter, kita akan dapat 100. 1 meter yang kita pinjam dari 6 meter tadi, kita nak bawa masuk dalam sentimeter. Apabila masuk ke dalam rumah sentimeter, kita kena tukar unit. Jadi kita kena tengok balik perkaitan. Jadi 1 meter bersamaan dengan 100 sentimeter. Jadi 100 sentimeter ini kita akan tambah dengan sifar-sifar sentimeter. Kerana sifar-sifar ini tadi tidak cukup, maka kita kena gabungkan dengan 100 sentimeter. Kita tambah, maka kita akan dapat semula 100 sentimeter. Maka sifar-sifar ini kita potong, kita gantikan dengan 100. Kemudian barulah kita boleh tolak seperti biasa. Sifar tolak 4 tak cukup, sifar tolak 2 tak cukup. Jadi kita pinjam dari 1. Akan tinggal sifar. Maka sifar ini akan dapat 10. Kita potong tinggal 9. Dan sifar ini akan jadi 10. 10 tolak 4 dapat 6. 9 tolak 2 dapat 7. Sifar tolak tiada apa-apa dapat sifar. Tak perlu tulis. Kemudian kita selesaikan meter. 5 tolak 3 kita akan dapat 2. Jadi di sini jawapan terakhir ini 2 meter 76 sentimeter. Tapi soalan minta jawapan adalah dalam unit sentimeter sahaja. Jadi kita kena tukar. Kita kena tukar jawapan ini 2 meter 76 sentimeter bersamaan dengan berapa sentimeter. Jadi kita akan tukar 2 meter ini. Kerana 2 meter ini sahaja yang belum dalam sentimeter. Jadi kita kena tukar meter ini jadi sentimeter. Jadi kita tengok anak panah mana yang sesuai. Meter jadi sentimeter. Jadi kita akan guna anak panah yang berada di atas. Apabila berada di atas, maka operasinya adalah darab. Jadi 2 meter 2 darab 100. Kenapa darab 100? Sebab kita nak tukar dia jadi sentimeter. Kalau tukar jadi sentimeter, maka kita akan darab 100. 2 darab 100. Jadi tak perlu tulis unit. Tak perlu tulis 2 meter darab 100. Iaitu salah. Tak perlu tulis unit semasa kamu menukar. 2 darab 100 sama dengan 200 cm. Jawapan ini baru kamu tulis unit. Iaitu unit sekarang sudah menjadi sentimeter. Jadi 2 meter ini sudah menjadi 200 cm. Jadi apabila dia sudah sentimeter, maka barulah kamu boleh tambah dengan 76 cm. Jadi 200 cm tambah 76 cm, maka kamu akan dapat 276 cm. Jadi jawapannya adalah 276 cm. Baiklah murid-murid, sekarang kita lihat kepada kemahiran tolak melibatkan jisim, iaitu tolak kilogram dengan kilogram. Jadi diberi soalan seperti ini. 100 kilogram tolak 66 kilogram sama dengan berapa kilogram? Jadi di sini kilogram dan kilogram, maka kita boleh tolak seperti biasa. 100 kilogram tolak 66 kilogram. Sifar tolak 6 tak boleh. Pinjam dari sifar ini pun tiada nilai. Jadi kita akan pinjam dari 1. 1 akan tinggal sifar. Sifar ini akan jadi 10. Dan 10 kita akan bagi 1 kepada sifar yang terakhir ini, yang di belakang ini. Jadi 10 ini tinggal 9. Dan sifar ini jadi 10. Jadi 10 tolak 6 kita dapat 4. 9 tolak 6 kita dapat 3. Jadi jawapannya adalah 34 kilogram.
Baiklah murid-murid, seterusnya kita lihat contoh yang kedua, yaitu tolak gram dengan gram. Diberi soalan seperti ini, 2350 gram tolak 350 gram. Bersamaan dengan berapa gram? Jadi kita tolak 2350 gram tolak 350 gram bersamaan dengan, jadi kita tolak seperti biasa, gram, sifar tolak sifar dapat sifar, 5 tolak 5 dapat sifar, 3 tolak 3 dapat sifar, dan 2 tolak tiada apa-apa akan dapat 2 semula. Jadi jawapan terakhir ini dalam unit gram, dan soalan juga minta kita dalam gram. Jadi kita tak perlu tukar unit, kita terus ambil jawapan ini sebagai jawapan terakhir. Jadi jawapannya adalah 2000 gram. Seterusnya kita lihat contoh yang ketiga, yaitu tolak kilogram dan gram dengan kilogram dan gram. Jadi diberikan contoh ayat matematik seperti ini. 8 kilogram 62 gram tolak 2350 gram bersamaan dengan berapa gram? Jadi kita tolak seperti biasa, kita susun, pastikan susun unit sama unit yang sama disusun sama baris. Jadi 8 kilogram 62 gram tolak 2350 gram. Jadi di sini 2350 gram. Cikgu nak terus tukar kepada 2 unit. Ini cara lain, kaedah lain. Murid-murid boleh juga guna cara ini, lebih mudah. Jadi di sini nilai yang pertama dia ada dalam kilogram dan gram. Jadi nilai yang kedua ini kamu boleh terus masukkan atau tukar kepada kilogram dan gram juga. Jadi 2350 gram, jadi perkaitannya 1 kilogram bersamaan dengan 1000 gram. 1000 gram bersamaan dengan 1 kilogram. Jadi ada 3 sifar. Jadi kalau 3 sifar, maka di belakang ini kena 3 nombor dan kita akan buat garisan antara 2 dan 3. Jadi pastikan ada 3 nombor di belakang kerana 1000 ada 3 nombor. Jadi kita terus masukkan 2 kilogram 350 gram. Bersamaan dengan, cikgu harap murid-murid faham bagaimana cikgu dapat 2 kilogram 350 gram ini. Jadi sekarang kita akan tolak. Jadi 62 tak dapat tolak 350 di bawah. Jadi kita kena pinjam dari 8. Daripada kilogram, maka 8 tinggal 7. Jadi 1 kilogram tadi bersamaan dengan 1000 gram. Maka 1 kilogram yang kita pinjam dari 8 kilogram, kita nak masuk ke rumah gram, maka dia akan menjadi 1000 gram. Tambah dengan 62 gram. Jadi gram, maka kita akan dapat jawapan 1062 gram. Jadi 62 ini kita potong, kita gantikan dengan 1062 gram. Kemudian barulah kita tolak seperti biasa. 2 tolak sifar dapat 2, 6 tolak 5 dapat 1. Sifar tolak 3 tak cukup, kita pinjam dari 1, tinggal sifar. Di sifar ini akan dapat 10. Di 10 tolak 3 akan jadi 7. Kemudian barulah kita selesaikan kilogram. 7 tolak 2 kita dapat 5. Jadi di sini jawapan terakhir dalam 2 unit. 5 kilogram 712 gram. Tapi jawapan terakhir minta dalam gram sahaja. Jadi kita kena tukarkan jawapan terakhir ini menjadi 1 unit, iaitu gram. Jadi 5 kilogram 712 gram bersamaan dengan berapa gram? Jadi di sini kita tukarkan 5 kilogram kerana 5 kilogram ini belum dalam unit gram. Jadi kita tengok balik, kita nak tukar kilogram kepada gram. Jadi kilogram kepada gram, maka kita akan guna operasi darab kerana dia berada di atas. Anak panah yang di atas, jadi operasi darab, maka 5 darab 1000, kita akan dapat 5000 gram.
Apabila sudah dalam gram, maka barulah kita tambah dengan 712 gram. 5.000 gram tambah dengan 712 gram, maka kita akan dapat 5.712 gram. Jadi itulah jawapan terakhirnya, 5.712 gram. Baiklah murid-murid, seterusnya kita lihat kepada isi padu cecair. Jadi, kita lihat kepada contoh yang pertama, iaitu tolak liter dengan liter. Diberi soalan seperti ini, 85 liter tolak 47 liter bersamaan dengan berapa liter? Jadi, 85 liter tolak 47 liter. Jadi, kita tulis liter terlebih dahulu, iaitu L. 5 tolak 7 tak cukup, maka kita pinjam dari 8, akan tinggal 7. Sekarang 5 akan menjadi 15. 15 tolak 7 kita dapat 8. 7 tolak 4 kita dapat 3. Jadi jawapannya 38 liter. Seterusnya kita lihat contoh yang kedua, iaitu tolak mililiter dengan mililiter. Diberi soalan seperti ini. 3.500 ml tolak 1.250 ml bersamaan dengan berapa mililiter? Jadi diberi nilai pertama, jadi kita mulakan dengan 3.500 ml tolak 1.250 ml. Jadi kita mulakan dengan mililiter, sifar tolak sifar akan dapat sifar. Sifar tolak 5 tak boleh sebab sifar di atas. Jadi tak cukup nak tolak 5. Jadi kita kena pinjam dari 5 sebelah. Jadi 5 ini tinggal 4. Jadi sifar ini akan jadi 10. 10 tolak 5 akan dapat 5. 4 tolak 2 akan tinggal 2. 3 tolak 1 akan dapat 2. Jadi jawapan terakhir ini dalam mililiter. Dan soalan juga minta dalam mililiter sahaja. Jadi kita boleh terus ambil jawapan ini sebagai jawapan terakhir. Tidak perlu tukar unit. Seterusnya kita lihat contoh yang terakhir melibatkan isi padu cecair, iaitu tolak liter dan mililiter dengan liter dan mililiter. Jadi akan melibatkan 2 unit untuk soalan contoh yang ketiga ini. Diberi soalan seperti ini, 9 liter 480 ml tolak 2 liter 760 ml bersamaan dengan berapa liter berapa mililiter. Jadi kita akan tolak 9 liter 480 ml tolak 2 liter 760 ml. Jadi kita tolak seperti biasa. Jadi di sini 480 tak cukup tolak 760, nombor di bawah ini besar. Maka kita akan pinjam dari 9 liter. Jadi 9 liter akan tinggal 8. Dan 1 liter ini akan menjadi 1000 mililiter. Kerana perkaitannya adalah 1 liter bersamaan dengan 1000 mililiter. Jadi 1000 ini kita tambah dengan 480 mililiter. Jadi kita akan dapat 1480 mililiter. Maka 480 mililiter ini kita potong, kita tukar menjadi 1480 mililiter. Sekarang kita tolak seperti biasa. Sifar tolak sifar dapat sifar. 8 tolak 6 akan dapat 2. 4 tolak 7 tak cukup. Maka kita akan pinjam dari 1 tinggal sifar. 4 akan jadi 14. Jadi 14 tolak 7 kita dapat 7. Liter. 8 tolak 2 kita dapat 6. Jadi kita lihat semula jawapan yang terakhir. Jawapan terakhir ini 720 mililiter. Jadi 720 mililiter ini kurang dari 1000. Kalau kurang dari 1000 maka kita tak perlu tolak kerana kita tak cukup nak tolak dengan 1000. Jadi tak perlu tukar, tak perlu tolak, maka jawapan terakhirnya adalah 6 liter 720 mililiter. Jadi cikgu harapkan murid-murid hafal perkaitan antara panjang iaitu iaitu meter dengan sentimeter,
jisim, kilogram dan gram, kemudian isi padu cecair, liter dan mililiter. Cikgu harap murid-murid dapat hafal perkaitan tersebut. Baiklah murid-murid, sekarang adalah masa untuk mencuba. Mari kita cuba jawab 9 soalan ini. Jadi seperti biasa, salin dan selesaikan dalam buku latihan petak matematik. Cikgu harapkan murid-murid dapat menunjukkan langkah kerja dengan betul dan kemas. Pastikan ada langkah kerja. Jadi setakat itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih.